Jika nilai dia terbalik lah. Okay, so sekarang untuk dapatkan pecutan objek itu, actually dia ada dua cara lah. Okay, cara yang pertama, biasanya kita akan namakan daya dalam tali itu sebagai T. T ni stand for tegangan tali. Tegangan tali So normally we label with a T lah. So bahagian kiri arah dia ke atas sebab dia akan menampung berat 20 Newton itu. So arah dia berlawanan dengan berat 2 kg itulah. So sebelah kanan dia akan juga melawan dengan daya tarikan kita 30 Newton ke bawah. So dia sentiasa melawan dengan arah itulah. So actually at the end, sebab ini takar yang licin, maksud dia tegangan tali T di sebelah kiri dan kanan untuk puli ni atau takar ni adalah sama. Maksud dia these two T actually at the end dia akan cancel each other. So untuk kirakan pecutan sistem ini, kita boleh ambil macam ni you see Okay, kita analyze secara keseluruhan. F net itu daya paduan lah untuk English dia pakai net force. So cikgu suka pakai English lah pendek sikit NET Okay, F equal to NA ataupun daya paduan F equal to MA. So sekarang 30 Newton dengan 20 Newton. Of course 31 is bigger than 20. So kita pakai 30 minus 20. Okay. 2T ni tak payah consider. Sebab sekejap ada orang login. Okay, so 2T ni tak payah consider sebab dia actually cancel each other, kiri kanan. So these two tegangan tali tak payah consider. Kita cuma lihat daya 30 Newton di hujung kanan dengan 20 Newton di hujung kiri. So the big one minus the small one. Okay, after that GSIM, kita hanya ada sebelah kiri ada GSIM 2 kg. So it's 2 kg bracket 2. Okay, so kita kirakan A. So 10 equal to 2A. So terus dapat A5. 5 ms. Okay, ini adalah cara pertama. Cara kedua, kita boleh asingkan kiri kanan lah. We analyze separately Okay, contoh. Saya tengok dulu sebelah kanan. Sebelah kanan is this part. Okay, this part Okay, sebelah kanan. So untuk sebelah kanan ada 30 Newton ke bawah. Atas itu T. Oh, ini tak ada GSIM Oh, tak ada GSIM tak boleh. No need to see here. So di sini no need lah. Tak payah pakai cara ini. Pakai cara ini sajalah, tak payah. In this case sebab sebelah kanan itu dia tak ada GSIM, so tak payah kita separate macam itu. So kita terus dapat jawapan kita 5 ms negatif 2 lah. Okay, boleh faham? You look at the textbook, I think textbook got example lah. Textbook macam tak ada contoh Leaf ada contoh. Oh, dia ada yang contoh ini saja. Yang atas meja ni Okay, tak apa. Kita continue to the next example. Next example is about this. Yang ada atas meja ni. Okay, about this Okay, selalu kamu tengok soalan yang melibatkan takar ni, dia mesti cakap takar licin Tak pernah dia cakap takar yang kasar, tak ada. So far in the SPM level tak pernah. Always dia cakap takar licin. So again, berat, mesti ada berat, 3 kg gantung sini. So for the moment, kita just ambil G equal to 10. So your weight is 30 Newton 3 times 10. Okay, after that, kita ada tegangan tali sama. Dia akan lawan arah dengan berat. Okay, after that, sebelah sini ada geseran. Dia ada sebut geseran. Oh, dia nak cari geseran. Okay, geseran ini, dia akan melawan pada permukaan meja
So kita pakai F kecil. Di sana adalah geseran yang kita nak cari. Okay. So antara objek dengan permukaan meja. After that, tegangan tali T ini di atas meja dia akan ke kanan. Sebab bila kita gantung dengan berat 3 kg ni, okay, dia lebih berat daripada 2 kg. So dia akan turun ke bawah. So yang objek atas meja akan bergerak ke kanan. Itu logik dia lah. Because Y itu lebih berat daripada objek X on the table. Okay. So untuk yang ini, again you can use the method tadi. These two T actually, sebab dia takar licin, these two arrow actually is berlawanan arah. That's why these two tegangan T, kiri kanan, pada dua bahagian takar ni, dia actually akan cancel each other. Dia akan batas satu sama lain. So when you analyze the whole system, kita tak payah tengok T lagi. Sebab these two T yang di tengah ni, actually they cancel each other. So you only look at the hujung. Hujung sini 30 Newton. And then sini ada 2 kg. Tapi you kena ingat, 2 kg ni berat kita tak payah consider. Sebab berat dia tidak menyumbang kepada gerakan objek itu. So in this case, berat X ini adalah 20 Newton. Tetapi dia tegak ke bawah. So tegak ke bawah, dia bersenenjang dengan gerakan objek itu ke kanan. So maksud dia, berat 2 kg ini tak ada kaitan ataupun tidak menyumbang langsung kepada pergerakan objek along the x-axis lah, ataupun ke arah kanan. That's why kita padamkan. Berat 2 kg ni tak payah consider. Kita cuma tengok tegangan tali on the right dengan geseran pada pada permukaan meja dengan permukaan bawah objek. So sekarang when you analyze, kita akan buat macam tadi, sama. So you write down the formula first, F net MA. So yang lebih besar 30. So only 30 lah. Oh 30 tolak F. Sebab hujung sini ada geseran yang lawan arah dengan gerakan. So 30 Newton. So satu tarik ke bawah, satu melawan lah. So after that equal to M. Lama red pen pula. Jisim sekarang, sebab sistem ini bila dia gerak, dua-dua objek XY akan bergerak. So for the jisim M ini, kita kena ambil 3 kg sekali dengan 2 kg. So you have to combine, jadi dua-dua, tambahkan. 3 plus 2 is 5 kg. Okay, after that, pecutan A dia dah bagi dalam soalan is 4, ubah jadi ini. Is 4 meter square. So A is 4. So at the end you get 30. So F is 10 Newton. So kita pun dapatlah geseran kita adalah 10 Newton. Okay, boleh? So ini adalah cara pertama. Kita analyze secara keseluruhan. Kita consider the whole system, pergerakan dua-dua objek XY. So yang tegangan tali T di tengah itu tak payah consider sebab dia saling membata. Okay, ini cara pertama. Okay, cara kedua, kita akan analyze secara berasingan. Okay, so cikgu padamkan yang cikgu padamkan ni. Ini cikgu padamkan. Tadi jawapan 10 Okay, sini sama. Okay, tegangan tali T. Okay, jika kita nak analyze secara berasingan, maksud dia, kita tengok yang sebelah tepi meja saja for the object Y only. So untuk objek Y, F net MA. Oh, tu dah hujung, tak boleh tulis. So I have to write inside a bit. Okay, so sekarang net force kita adalah
berat W tolak dengan tegangan tali T. So now I will look at this system only, this object Y only. So saya cuma tengok bahagian objek Y. So ada dua daya bertindak, berat dengan tegangan tali T ke atas. Okay, G-sim sekarang, we only look at Y, so 3 kg. Okay, so at the end you akan dapat equation pertama, 30 tolak T equal to 3A. So this is your equation 1. Okay. Jika pakai cara ini, kita akan dapat nilai untuk T lah. Nilai untuk tegangan tali Okay, sekarang kita tengok pula untuk objek atas meja 2 kg ataupun X itu objek X. So sekarang again you use the same formula. F net. So sekarang T ke kanan tolak dengan friction, F ke kiri sama dengan G-sim kita 2 kg, you only consider X, A. So F kita nak cari kan? Boleh selesai ya? Oh, A is given actually. Betul-betul A is given, I lupa. So in this case actually, kita dah boleh, alamak. Masukkan A dulu, A is 4. So you akan dapat T tolak friction is 8 Okay, ni equation 2. So tadi equation 1 actually kita dah boleh masuk direct A tadi lah. Because you are given A is 4 So we boleh dapat terus nilai T. So A is actually 4. You akan dapat T is 30 minus 12. 30 minus 12. So is 18 Newton. So daripada equation 1 ini actually, you already can get you dah boleh dapat nilai T which is 18 Newton. After that, kita masukkan balik ke persamaan 2. So kita akan dapat apa? T is 18. Oh lama, ganti terus 18. Okay, 18 tolak F is 8. So F is 18 minus 8 is 10 Newton. So at the end, you dengan cara tadi pun sama Cuma cara tadi, you tak payah consider T langsung. You ambil gerakkan dua-dua objek, the whole system. Tapi kelemahan dia, you can only get the answer for your gesiran F lah. Small f itu Tapi jika you pakai cara yang cikgu pakai cara kedua ini, masa dia you analyze separately. You analyze objek Y dengan objek X secara berasingan. Cara ini memang you akan dapat juga nilai gesiran F itu 10 Newton. Tapi kebaikan dia adalah kita akan dapat juga nilai apa? Nilai tegangan tali 18 Newton. Sebab kadang-kadang dalam soalan ini dia boleh tanya dua-dua. Jika dia keluar structure question, sometimes they may ask you also, kirakan tegangan tali dalam sistem takar. So untuk dapatkan T ni, you have to use a second method. You kena analyze gerakan dua objek secara berasingan. Baru you boleh dapat T. Jika you pakai cara pertama, you direct get the F. Tapi you tak akan dapat nilai tegangan tali T. Tapi anyhow, answer should be the same lah. Untuk F itu memang akan sama. So ini cikgu dah tunjuk dua cara. Cara pertama yang boleh. Yes? Oh, sebab objek ini dia akan bergerak ke kanan kan, betul? Okay? So T ke kanan, ini F gesiran sentiasa melawan dengan gerakan. So kita anggap T lebih besar daripada F. So T tolak F lah. Sebab gerakan dia ke kanan. So T must be greater than F. So daya bersih dia T tolak F lah. Boleh? Sebab daya T tu yang kita cari tadi 18 Newton tegangan tali tu. Sebab tali ni ada daya. Tegangan ini actually daya tau. Daya dalam tali kita panggil tegangan. Yes. It's in Newton. True. Nama dia tegangan. Sorry? Mana? Sorry? Mana? 8 ini. 8 ni. Sebelah sini. Y? 10 Newton.
Sebelah kiri sini, F ni. Tak, ini kita nak kirakan geseran. Sebab soalan dia tanya geseran. So, geseran yang kita tak tahu. So, daripada pesan... ya, betul. Jawapan yang kita nak cari geseran tu. F kecil tu. Because this question actually is asking for the geseran. Dia tak bagi kita geseran. Dia suruh cari geseran. Dia cuma bagi berat jisim dua objek. So, tegangan tali actually dia pun tak bagi. Tapi dia bagi pecutan 4. So actually daripada situ kita boleh dapat dua maklumat. Satu, tegangan dalam tali T. Satu lagi kita punya geseran. Kita boleh solve dua-dua tu serentak. Gunakan dua persamaan. Boleh? So ini adalah cara kedua lah. Jika dekat buku teks, saya rasa dia tak ajar cara ini. They only teach you the whole system one. You look at the textbook. Textbook ini ada satu contoh. You tengok contoh 3 ni. Hitungkan daya paduan ke atas troli F. Hitungkan tegangan. Dia ada hitungkan tegangan benang. Okey. Jika hitungkan tegangan benang, saya rasa kena analyze secara separate. Ini cikgu dah conteng-conteng ni. Sekejap, cikgu padamkan. Actually, okay, nampak email labeling sama dengan cikgu Okay, so di sini, jika kita tengok bahagian sini, is B minus T. Bongkar dia tak ada bagi jisim. Bongkar dia bagi tak? Trolley 1.2. Pemberat dia tak bagi. Okay, after that kita ada trolley atas okay. So if I write down the two equation here, for this one it will be so T minus friction FR equal to MA. So M di sini jisim trolley lah. Jika cikgu tengok yang bahagian atas meja sebab T itu tegangan tali mesti lebih besar daripada FR. FR itu geseran lah. Cuma dia pakai FR. Tadi cikgu pakai F kecil. Tak apa, itu simbol saja, tak kisah. So dia punya gerakan trolley adalah to the right lah. Sebab pemberat itu lebih berat daripada trolley. So dia akan tarik trolley itu ke arah kanan. So pemberat itu akan jatuh ke bawah. Uli kan? Dia tarik, dia gerak bersama-sama. Okay, after that, untuk yang sebelah pemberat ini, jika you nak tuliskan persamaan, dia akan jadi F net MA. So jika berat dia lebih B katakan berat, tolak tegangan tali T equal to MA. So M di sini adalah jisim untuk pemberat lah. So ini adalah dua persamaan yang kita dapat bentuk lah. Jika kita nak bentuk dua persamaan secara berasingan. Saya rasa dia pakai cara ini lah. So di sini dia dah bagi tahu pecutan 4. So daripada sini you boleh kirakan jisim. Dia nak kira jisim trolley actually jisim pemberat lah. Last one dia nak kira jisim pemberat. Before that dia nak kira T, dia nak kira F. Okay, ini nak kira daya paduan bertindak ke atas troli. So dia terus ambil 1.2 darab dengan 4. Geseran dia sudah bagi 6 Newton. So dia dah bagi geseran 6. That means geseran here is 6. Geseran dia dah bagi apa lagi? Pecutan A is 4.
Jisim trolley bagi tak? Ada 1.2. So from here you can actually kirakan T lah. Oh, dia terus kira daya paduan dululah. 4.8 So from there T is 4.8 plus 6, 10.8. So kamu boleh rujuk contoh ni lah. Dia sama dengan contoh yang cikgu bagi. Cuma dia tanya secara berperingkat lah. ABCD tu. Only one example in the book. Okay, hari tu yang cikgu bagi ni, dia pun hanya ada satu contoh. Ada. Okay, this one Okay, look at one more example lah. Okay, ini yang cikgu share hari tu the first one. Okay, jika you nampak soalan dia ada tanya tegangan tali, okay, sebab you cikgu tengok bahagian B dia, so cikgu mesti pakai cara kedua lah. Sebab dia ada tanya tentang tegangan tali, so you have to use a second method. Baru you boleh dapat tegangan tali dia lah. Okay, so tegangan tali, okay, you tengok cara cikgu label berat W. Cikgu pakai 10 dulu So 0.5 kg times 10 is 5 Newton. Sementara kita pakai 10 lah, senang sikit. Okay, after that, tegangan tali T menentang dengan berat. Untuk sebelah kanan. So sebelah kiri tegangan tali dia ke kanan. So dia ditarik oleh pemberat ke bawah, dia akan bergerak ke kanan. After that, kita ada satu geseran 2 Newton. Antara permukaan dengan kereta mainan tu lah. Okay, so jika cikgu nak bentuk persamaan, so first you must know that this object will move down with the pecutan A. This kereta mainan dia akan bergerak ke kanan dengan pecutan A. So if I form the equation by looking at this part only, 5 tolak T MA. M is 0.5 kg. So kita pakai F equal to MA, daya paduan. So sekarang A dia bagi tak? Dia bagi geseran, dia bagi jisim trolley 2.5, 0.5. Tak ada bagi Okay, tak apa. Ini equation 1. After that, kita tengok pula untuk yang sebelah sini, this part. Untuk kereta mainan. So saya akan dapat T ke kanan mesti besar. So T tolak geseran 2 Newton. Cikgu terus ganti nilai dia lah. Jisim mainan is 2.5 kg. So A ni sama Sebab ni satu sistem bergerak bersama-sama. So pecutan untuk dua-dua ni actually sama A dia sama. For the bongkar and for the kereta mainan So sekarang betul tak persamaan serentak ni? You akan dapat dua persamaan serentak dalam sebutan T dan A. So macam matematik lah, Math. Your maths. Kita selesaikan persamaan serentak untuk T dan A. So at the end, direct you akan dapat jawapan A, pecutan A dengan tegangan tali T. So bila kita selesaikan dua persamaan ini secara simultaneous, direct you will get the both answer for A and B. Okay, you boleh pakai gantian ataupun you boleh pakai elimination. I think I will use the elimination Jika tak pandai, you pakai yang itulah. Kaedah gantian So jika elimination minus T plus T 0. So I pakai plus. So 3 equal to 3A. A equal to 1. MS negatif 2. Okay, after that, kita ganti mana-mana balik untuk carikan T. 5 minus 0.5. So my T will be 4.5 Newton.
Okay. So direct you akan dapat satu untuk jawapan, first one for the jawapan A, second one for the jawapan B. Boleh faham? So normally if you look at this type of question, jika dia tanya tegangan tali, memang you have to analyze secara berasingan lah. Sebab ada dua objek terlibat. Jika you consider, jika you buat sekali, yang tadi secara pertama, most likely you tak boleh dapat T. You won't get your T. Jika you analyze secara keseluruhan. Okay, any question? Teacher, Ah, kenapa tak ada guna 9.81? oh, actually can use 9.81. Oh, correct. Tapi cikgu tak ada calculator. So cikgu nak menyenangkan, I just use the 10 lah. Yeah, correct. Actually have to use 9.81. They already mentioned here, correct. Okay. Jawapan akan beza sikit lah. Because if 9.81 maksud dia W ini bukan 5 Newton lagi, betul tak? You will get 0.5 times 9.81, 4.7 is it? 4.8 something lah. Okay. Tak apalah. So cikgu nak menyenangkan. So actually I'm using G equal to 10 lah. Okay. So if you use 9.81 means this one not 5 lah. This one 4 point something, 4.8 or 4.9 something. So after that, ini akan ubah. The rest all the same lah. So jawapan mungkin akan berubah sikit lah. Yalah, actually you have to follow the question. So normally KBSM kita ambil G10 dulu. Actually dia punya tujuan, mengapa nak ambil G10? Because dia akan menyenangkan pengiraan kita untuk case yang macam kita nak kira berat. When you go to higher level like Form 6 or metric, baru dia tukar 9.81. Tapi sekarang KSSM dia dah terus suruh kamu gunakan G is 9.81. Okay, so itu cara dia. Yang penting you tahu macam mana nak analyze. So you kena ingat, ini sistem actually, bila pemberat ini bergerak ke bawah dengan pecutan A, kereta mainan tu akan bergerak ke kanan dengan pecutan yang sama A. Sebab dia ditarik oleh tali yang sama. You kena ingat macam tu. Sebab ini, pemberat ini lebih berat, so dia akan turun bawah lah because of the gravity. So trolley automatic will move to the right. Biasa macam itulah dia punya gerakan lah. Okay, kita tengok lagi satu contoh yang macam ni. Ini yang bukan atas permukaan meja. Ini pun ada bagi contoh tadi. Okay, first I want to ask. Gerakan objek macam mana untuk soalan ni? 5 kg bergerak ke mana? Objek 5 kg. Ke bawah ke atas? From this diagram you tell me. Ya, sebab 5 kg ni lebih berat daripada 2 kg. So ikut logic of course, this heavier one akan tarik yang lighter one. So this one will go up with the A. This one will go down with the A. Pecutan dia sama sebab takar licin. Ingat ini takar licin. Selalu soalan dia cakap takar licin. Okay, so sekarang bila kita dah tahu macam ini, okay, soalan ada tanya tegangan tali tak? Tak ada. Tapi dia ada tanya. Oh ini bukan. Ini soalan bawah. Ini soalan atas ni. Okay, dia nak cari pecutan dengan arah gerakan. Okay, dia cuma nak cari pecutan. Jika nak cari pecutan, kita tak payah consider tegangan tali T pun okey lah. Okay, so straight away I use. Itu okay, cara pertama. Okay, I just take 50 minus 20. So T tak payah consider. T actually tengah-tengah cancel each other. I just take the whole system. So after that, M, because I'm taking the whole system, you gonna consider 5 plus 2 kg. Dua-dua bergerak dengan A, pecutan. So at the end, you get 30 is 7A. You akan dapat A is 30 over 7. Berapa itu? Calculator berapa? 4 point? 4.2, 29 ah? Okay, 4.29.
So MS negatif 2 Okay, ini cara pertama. Jika kita nak pakai cara kedua yang cikgu ajar tadi, I mean, kita analyze secara berasingan. Okay, first I look at this part. 50 minus T is 5A. Ingat, sekarang kita tengok jisim 5 kg saja. We just look at that part for the right hand side. So di sini tak boleh selesai lah because you got two unknown T and A. Okay, after that, you look at the 2 kg, the left hand side. So saya akan dapat persamaan saya. Sekarang T akan tarik ke atas, digerak ke atas. So T must be greater than 20. So T minus 20, jisim is 2, A yang sama. Okay. So nampak tak? Again, kita dapat macam tadi. You dapat dua persamaan serentak dalam sebutan T dan A. So jika cikgu pakai penghapusan, again is plus lah. 50, so 7A. I will get the same thing. A is 30 over 7. Memang akan dapat jawapan sama. Tapi kebaikan cara kedua, when I solve for these two equation, I dapat T juga. I can get the answer for the T also. Tapi in this question, they never ask the T lah. Tapi katakan soalan dia tanya pecutan, after that bahagian B dia tanya tegangan dalam tali. So jika kita pakai cara ini, kita direct boleh dapat dua-dua nilai lah. So once you get your A, you ganti balik mana-mana persamaan 1, ataupun you boleh ganti persamaan 2, then you will get your T. Berapa? Okay, so itu adalah dua cara untuk kita selesaikan lah. Jika you pakai cara yang keseluruhan, you may only get your A only. You won't get your T. Tapi jika kita pakai cara kedua, kebaikan dia you boleh dapat semua nilai yang kamu nak. Termasuk tegangan tali. So in this question actually, they just ask for pecutan dengan arah gerakan. So actually, dia ada tanya T pun actually. Okay, ini adalah untuk yang sistem taka. Okay, one more you have to learn today is about the lift. Satu lagi dalam syllabus is the lift. Jika untuk lift ini, dia ada 3 case. I think I give you the notes tadi better. Mana tadi notes? Ini ada notes. Tengok yang ini lah. Okay, jika kita letak satu alat penimbang, actually ini alat penimbang kita letak dalam satu lift lah. Okay, jika lift itu pegun, tak bergerak, nilai bacaan alat penimbang itu sama dengan berat kita. So actually our reading from the weighing scale itu adalah daripada R. Apa itu R? R ini kita panggil tindak balas normal. So tindak balas normal ini actually bertindak daripada permukaan penimbang itu ke atas kaki. Berat kita daripada center of gravity badan ke bawah. So R ini actually exactly menentang ataupun berlawanan dengan berat kita. And so this R actually is the reading that we read from the alat penimbang. So dalam kes pertama, sebab dia tak ada pecutan, so your R is actually equal to W. So ini bacaan normal lah. Dia akan dapat bacaan yang sebenar lah untuk kita punya berat ketara. Okay, untuk kes yang kedua, lift ini imagine you dah tekan butang, so dia memencut ke atas. Lift is going up. So dia memencut ke atas. So bila dia memencut ke atas, mesti ada daya paduan ke atas. So dalam kes ini, R itu mesti lebih besar daripada W. So daya paduan kita R minus W. Because your object is moving up, maksud dia daya yang lebih besar itu ataupun daya paduan adalah ke atas. So now you form the equation. Actually macam tadilah, F net equal to MA. So R minus W equal to MA. So now your R is actually W plus MA. So jika kita ganti W dengan mg, rumus untuk berat, so it's MA plus mg. Dengan kata lain, masa lift itu memencut ke atas, your weighing scale itu, mesin penimbang,
akan beri kamu satu bacaan yang lebih tinggi daripada tadi. Katakan tadi you dapat 100 Newton, now maybe you get 105. Terpulang kepada pecutan A lah, leaf itu. I mean you get a higher reading here in this case. Okay, case yang ketiga dia terbalik lah. Bila leaf itu memencut ke bawah dengan satu pecutan tertentu A, so here now W now is greater than R. So at the end you akan dapat your R is actually mg tolak ma. Ataupun W tolak ma dulu. After that kita ganti dengan mg, so mg tolak ma. So now that means your reading will be smaller than the first one lah. You minus something daripada mg. So now your reading will be smaller. Maksud dia, jika tadi yang original you get 100 Newton, bila leaf itu pegun, now you may get maybe 95. Contohlah, you may get slightly less than the Acer one. So yang you perlu ingat adalah cara kita dapatkan daya paduan tu. Jika dia memencut ke atas, is R minus W. Your net force is going up. Jika dia memencut ke bawah, W tolak R. Because now W should be greater than R. Baru ada pecutan ke bawah. Okay. So, second one, reading bertambah bila dia memencut ke atas. Bila dia memencut ke bawah, in the third case, kita punya berat ketara. Berat ketara actually kita punya bacaan alat penimbang lah. Bacaan alat penimbang tu kita panggil berat ketara. Okay, so ini adalah untuk yang leaf system. So, ada contoh soalan tak? Ini dah settle, ini settle. Settle. Oh, ini yang cikgu bagi kan? Ini I leave it to you lah. I take from the other one. Bukan ni. Not this one, not this one. Leraian daya tadi. Yang cikgu share. So dalam note yang cikgu bagi tadi, dalam 1.2 itu, so dalam itu ada nota lah, you boleh tengoklah sama actually bila dia pegun, so bacaan penimbang dia sama, R equal to W. Bila dia bergerak ke atas, dia akan bertambah lah R itu. Dan bila dia bergerak ke bawah, dia akan jadi minus mg, minus ma, sama dengan tadi. Okay, ini leraian daya, I think kita belajar hari Rabu lah. Rabu lah. Okay. Rabu ke Khamis Okay, ini actually the 1.2 idea. Okay, ada tak contoh yang leaf? Soalan leaf. Tak ada. Oh, tak ada leaf lah. Oh, di sini tak ada soalan. Dia cuma ada nota ni sajalah. So here don't have the question Kalau ada sikit masa lagi, kita terus siapkan soalan ni lah. Okay, seorang budak berdiri di atas alat penimbang untuk mengkaji kesan gerakan leaf ke atas bacaan alat penimbang. Berat murid itu, okay, di sini dia suruh G equal to 10 dia nak menyenangkan kamu kira. So jika G sim 60 kg, okay. Siapa nak bagi cikgu jawapan? Berapakah jawapan untuk soalan ni? Berapakah berat pelajar itu? So W is mg. Okay, yes. Kita ambil di sim. So G equal to 10. Yes. So kita ikut soalan lah. Jika dia suruh ambil 9.81, kita akan gunakan 9.8. Okay, betul Okay, after that.
Oh, dia suruh isikan dalam bentuk jadual berat ketara bacaan pada alat penimbang. Oh, berat ketara is your R. Let me see the... Sebab dalam jadual ni, dia ada tanya dua istilah Satu adalah berat ketara. Satu adalah berat alat penimbang. I think these two should refer to the same term. Let me check the term. Oh, bacaan alat penimbang itu dalam kg. Oh, yes. Oh, ibu nampak. But actually they refer to the same thing. Cuma berat ketara itu dalam Newton. Tapi alat penimbang kita kan dalam kg. Oh, okay, beza dia adalah unit Satu jisim. So that means this one is asking for the jisim. Because the unit is kg This one actually is asking for berat. So dia nama dia berat ketara lah. So bila dia pegun, dia sama dengan nilai yang kita kira tadi lah. So this one will be 600 Newton. Okay, ini bacaan ingat ini kg. So you just divide by 10. So satu dalam Newton, satu dalam kg. Actually dia ambil juga daripada berat ketara lah. Cuma kita bahagi dengan G to get back your jisim Sebab bila kita gunakan alat penimbang, contohnya you pergi Jasco kan ada yang boleh letak duit itu, you boleh ukur tinggi dengan jisim sekali So actually your unit is kg when you use the alat penimbang. Actually itu bukan berat, selalu kita cakap berat. Actually the what we measure there actually is jisim because it's in kg Okay, so bergerak naik ini you kena kira lah dengan formula tadi lah. Jika bergerak naik tadi, jika cikgu tak silap is mg plus ma kan tadi. If you follow the formula So R is M, factorize also can lah. G plus A. So 10 campur 2. 12 darab dengan 60. 720 lah. So that mean you punya bacaan alat penimbang tu akan bagi actually boleh panggil jisim ketara lah ini nilai 72 Okay, jika you gunakan naik dengan hal laju seragam, actually ini adalah pecutan kosong Hal laju seragam maksud dia pecutan kosong. So jika pecutan kosong, you akan dapat yang case macam sama dengan pegun So that means you akan dapat balik jawapan yang sama dengan pegun. 600 and sebab pecutan dia kosong. Okay, bergerak ke bawah dengan uniform velocity sama lah. Sebab pecutan A kosong. Just the same actually, you just get back macam yang case pegun Okay, for the last one, dia bergerak ke bawah. Jika dia bergerak ke bawah, dia akan R dia akan berkurang tadi kan. You refer balik tadi is mg tolak ma je. Tadi dekat buku teks. Dia terus bagi contoh Okay, so kita kena tolak in this case. So mg tolak ma. So you akan dapat berapa ni? 60 10 minus 2.
60 times 8. So you akan dapat 480. So to get back the GSIM, you just divide by 10 lah. You take G equal to 10. Okay, so dengan ini kita dah settle So yang kita kena ingat, bila dia bergerak ke atas, leaf itu, you akan dapat pecutan ke atas. So you punya nilai berat ketara itu R lah. Your R akan bertambah. So bacaan alat penimbang tu actually akan bertambah. Jika dia bergerak turun dengan pecutan, R itu akan berkurang. So that means your bacaan alat penimbang akan berkurang lah. Cuma the difference is that alat penimbang itu give you in kg. The one you calculate R itu actually is dalam daya dalam Newton. Berat ketara. Okay, bandingkan nilai tindak balas normal dengan berat murid apabila leaf bergerak naik dengan pecutan. Jelaskan mengapa. Okay, so ini kita kena sebut dia bertambah lah. So R akan bertambah lah. So cikgu tindak balas normal ni actually R lah. So R greater than mg lah. Berat lah cikgu malah actually you can write in words lah. Tindak balas normal lebih besar daripada berat murid. If you want to write in words lah. R is tindak balas normal. I just use the symbol. Berat actually is W or mg. So cara malas cikgu tulis R greater than mg. Okay, reason. Jelaskan mengapa. So kita just sebut sebab terdapat daya paduan bertindak ke atas. Ini untuk sebab mengapa dia, sebab terdapat daya paduan bertindak ke atas. So should be 2 marks lah this question. Okay, apakah yang diperhatikan pada bacaan penimbang semasa leaf itu bergerak turun? So bergerak turun kita dah tahu dia akan berkurang R. So your alat penimbang bacaan pun akan berkurang. So kita just jawab berkurang lah. Decreases. So cara malas just answer on the line berkurang. Okay, beri sebab. Sebab dia kita tulis yang terbalik daripada tadi lah. Tindak balas normal R, ini R lah actually, kurang daripada berat W or mg lah. You either write W or mg. So reason kita just tulis terbalik daripada jawapan C lah. Your R now is less than the weight W. Kurang daripada atau lebih kecil daripada berat pelajar. So ini adalah satu contoh soalan yang boleh keluar lah melibatkan sistem leaf. Actually dah lama tak keluar. So basically yang perlu kamu ingat adalah nota ni lah. This is the thing you have to remember this part. Ini yang kamu kena ingat ni. About the case, tiada pecutan, pegun atau hal laju seragam. Actually this one including hal laju seragam first one. Pegun ataupun hal laju seragam sebab dua-dua ini dia A dia kosong. Okay, after that bergerak ke atas with the pecutan, bergerak ke bawah with the pecutan. So kamu kena tengok net force dia arah mana. So akhirnya you akan dapat R bertambah dengan R berkurang. So this is the one you have to remember lah for this part So untuk next lesson kita akan masuk 1.2. So dalam 1.2 you akan belajar tentang leraian daya lah. Itu ada kaitan dengan trigo sikit Ada cos dengan sin tu. So you learn this part lah. Ada kaitan dengan trigonometry sikit about the leraian daya, the right angle triangle lah. Cos dengan sin Okay, so yang ini kita akan belajar pada berikut lah next lesson. So ada soalan nak tanya? Tadi Kiong tanya apa? 600 or 60 which one? Jika GSIM is 60 lah. R itu is dalam Newton is 600. 60 that one is the GSIM. So kamu siapkan latihan yang cikgu bagi hari itulah. This one So hari itu cikgu suruh siapkan sampai muka surat 2 kan. Ini actually modul kita belum dapat. Actually this one is the module you buy lah, you bought Cuma dia belum sampai. So kamu boleh teruskan untuk muka surat yang this page.
tentang pulley system. Ini tentang yang Pythagoras theorem tu kita kirakan daya paduan. Ini sistem lift. Ini cikgu dah discuss tadi. Ini pun cikgu dah discuss. Soalan 3 ni tadi. So actually tak ada apa kerja nak buat Tinggal soalan 1 saja. Ini pun cikgu dah discuss. Cikgu dah discuss ni. Soalan 2 belum. So soalan 2 dengan soalan 1 saja actually. Tinggal 2 soalan The question 2, the lift, and the next one pulley system cikgu dah discuss dah. Okay, ada lagi soalan nak tanya? So tak ada. Okay, kita akan berhenti di sini untuk hari ini. Okay? Okay, jika tak ada, kita berhenti di sini Okay, thank you kelas. Thank you, teacher. Terima kasih cikgu. Okay. Thank you, teacher.